Sejak tahun 2020, penyakit mental telah dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung. Kira-kira setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dilaporkan mengalami pelbagai masalah gangguan mental. Hai, saya Dori Rachel dan saya akan membawa anda menyelami perihal pelbagai jenis penyakit mental yang wujud saat ini. Fokus kita kali ini adalah isu gangguan ketagihan dan anda sedang menyaksikan Di Sebalik Wajah. Ketagihan merupakan penyakit kronik jangka panjang. Individu yang menderita gangguan ketagihan mempunyai dorongan tidak terkawal untuk menyalahgunakan bahan berbahaya dan seterusnya berisiko terlibat dengan aktiviti salah baik dari segi moral maupun undang-undang. Individu ketagihan juga sedar akan impak negatif yang bakal dialami akibat tindakan mereka. Walau bagaimanapun, mereka berasa tidak berdaya secara mental ataupun fizikal untuk berhenti melakukannya. Kau nak ke mana ni? Toyo ayang jatuh sungai tu, Kang. Kau ayah lagi Ha? Ish, kau ni hari-hari lah main bagang. Semua orang tengok kau tak malu ke? Pernah aku? Diorang tu tak tahu, Bob. Kau dengar sini ya. Aku ni ada masalah. Tapi bila aku ambil barang je, masalah selesai. Hati pun senang. Aku tak kacau orang pun, Bob. Semua orang ada masalah. Aku pun ada masalah kat rumah. Tapi tak adalah sampai nak ambil barang. Layan je lah. Belum cuba, belum tahu. Jom. Kontak balik. Mana bang? Semalam tak balik, abang pergi mana? Saya orang lelaki. Suka hati saya lah. Awak ni kenapa? Mana pergi duit gaji abang? Mana pergi duit gaji abang? Mana? Awak jangan tinggi suara dengan saya. Hormat sikit. Saya ni lagi suami awak kat rumah ni. Ingat saya tak tahu ke mana duit abang habis? Abang berboya perempuan arak. Awak jangan lebih-lebih. Itu fitnah namanya. Sekarang saya. Hari-hari gaduh. Hari-hari gaduh. Bob! Bukan kata kau balik rumah ke? Dah balik dah. Barang ada, Abi? Barang? Kau pun nak main barang ke? Ada ke tak ada? Bukan kau kata kau boleh layan masalah ke? Ha? Sekarang ni barang ada ke tak ada? Ada. Dengan aku mesti ada punya, Bob. Kau nak banyak ke? Indah. Bob. Sekarang baru kau tahu. Tahu. Masalah hilang. Dah lama saya bersabar. Ingatkan abang dah berubah tapi tetap macam ni juga. Mana keluarlah bang. Mana tak tahan duduk dalam rumah ni. Awak nak keluar? Keluar. Abang. Saya pun tak hadap dengan angkutan awak ni. Sekarang awak keluar. Dan jejak balik dalam rumah ni. Hello. Pi. Ada barang.
Sebelum ini, ketagihan kebiasaannya mengarah kepada tabiat penyalahgunaan pelbagai jenis dadah dan alkohol. Baru-baru ini, konsep gangguan ketagihan telah diperluaskan sehingga merangkumi tingkah laku memudaratkan seperti tabiat berjudi dan permainan video internet. Walau bagaimanapun, kita akan lebih memberi tumpuan kepada gangguan penyalahgunaan bahan yang berupa salah satu daripada cabang gangguan ketagihan. Bila kita bercakap pasal ketagihan, terdapat dua klasifikasi yang paling besar lah. Satu ialah ketagihan tingkah laku, behavioral addiction. Yang kedua ialah ketagihan bahan-bahan. Ketagihan tingkah laku ni contohnya ialah ketagihan kepada permainan game, ketagihan berjudi. Ketagihan tingkah laku ni tidak melibatkan penggunaan dadah atau alkohol. Lagi satu jenis ketagihan ialah ketagihan bahan-bahan seperti kafein, kopi pun boleh jadi ketagih juga. Kita ada tembakau, rokok, walaupun dijual kat semua tempat pun boleh jadi ketagihan juga. Alkohol, kita ada ketagihan barang-barang terlarang pula, contohnya ganja, cannabis. Di Malaysia sekarang ni hangat diperkatakan pasal ketum. Kalau kita fikir 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, dadah yang sangat bermasalah, yang bawa masalah ialah opioid, heroin. Ada juga ketagihan dan disebabkan oleh ubat-ubatan. Maksudnya ubat-ubatan yang doktor bagi. Contohnya ubat tahan sakit yang ada opioid di dalam. Ini dilihat sebagai satu ketagihan yang lagi besar sebab ketagihan penggunaan dadah terlarang atau tidak terlarang ini membawa kepada implikasi yang lagi besar. Seseorang itu mula mengambil bahan khususnya dadah atau alkohol untuk pelbagai tujuan seperti untuk merasa seronok, khayal atau mabuk. Untuk berasa lebih baik seperti melegakan tekanan atau melupakan masalah. Dan untuk rasa ingin tahu disebabkan oleh tekanan sosial atau untuk bereksperimen. First of all, kita kena faham yang ini adalah satu penyakit perubatan. Dia adalah masalah yang kronik dan dia masalah yang boleh berulang untuk jangka masa yang lama. Pesakit yang mengalami masalah ni, dia ada kesusahan yang sangat tinggi untuk berhenti. Tak boleh berhenti itu disebabkan oleh satu perkataan yang kita panggil gian, cravings. Craving ni ialah daripada otak kita, daripada dalam minda kita. Bila kita dah guna bahan tu, lepas tu kita nampak balik, wah kalau ambil best ni, kalau dapat lagi satu sedap ni. So itu semua adalah daripada kita punya brain, daripada kita punya mental. So sebab tu dia diklasifikasikan sebagai masalah mental. Sebab dia punya gian psikologi itu sebenarnya jauh lagi susah untuk dikawal daripada gian fizikal. Sebab gian fizikal boleh hilang dalam masa 3 hari, 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, benda tu boleh hilang. Tapi gian mental tu boleh ada untuk bertahun-tahun. Gangguan penyalahgunaan bahan menjadi salah satu permasalahan serius bukan sahaja di negara kita, malah di serata dunia. Ia boleh memusnahkan sesebuah perhubungan, kerjaya, mencetus masalah kewangan dan seterusnya undang-undang. Penyalahgunaan dadah dan alkohol boleh mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan serius dan boleh membawa maut. Mana si Happy ni? Tadi tak kokol. Cepatlah. Long. Aduh, barang biasa tak ada, Bob. Puas aku cari. Takkan tak ada kot. Barang lain kau nak? Lagi padu yang ni. Tapi mahal sikit lah aku ni. Aduh, aku tak ada duit lah hari ni. Aku mana ada duit. Nak tak nak? Kia, pandai aku cari duit. Tapi bang yang tak ada pula. Jam ni, Bob. Padu, padu.
Sini. Bob, kau buat apa tu? Itu duit ibu, Bob. Jangan macam ni, Bob. Bagi balik duit ibu, Bob. Bagi balik duit ibu. Jangan macam ni, Bob. Bagilah balik duit ibu, Bob. Kenapa kau macam ni, Bob? Ya Allah. Bob, aku dah kata dengan kau, Bob. Selesai masalah kita, Bob. Sekarang ni kita kat syurga, Bob. Impak penyalahgunaan bahan boleh mengubah kondisi psikologi, fizikal dan sosial penderitanya secara negatif. Dari segi psikologi, ia boleh mencetus masalah gangguan mental lain seperti depresi dan kebimbangan. Dari segi fizikal, ia boleh mengakibatkan simptom penarikan seperti menggigil, berpeluh dan loya. Simptom-simptom gangguan penyalahgunaan bahan bagi setiap individu adalah berbeza bergantung kepada jenis bahan dan tabiat penggunaan. Sentiasa akan menghabiskan masa yang lama untuk berfikir, mendapatkan dan menyalahgunakan data tersebut. Dan juga mereka akan develop tolerance. Tolerance ini bila penagih dada ini menyalahgunakan dada dengan kuantiti yang lebih banyak daripada sebelumnya untuk dapatkan kesan efek yang sama. Satu lagi tu, memang mereka akan mengalami masalah penarikan, kita panggil withdrawal symptoms, dari segi fizikal, dari segi psikologikal. So, untuk mengelakkan daripada mendapatkan withdrawal symptoms, mereka akan terus memulakan dada tersebut. Walaupun mereka sedar tentang banyak masalah sosial, masalah interpersonal, masalah keluarga ini disebabkan oleh penggunaan dada yang banyak. Lagipun mereka akan mengabaikan tanggungjawab mereka. Kerana lebih tertumpu kepada penyalahgunaan dada, mereka akan abaikan tanggungjawab mereka dari segi tanggungjawab kerja, tanggungjawab keluarga, semua itu. Simptom intoksikasi bagi setiap orang adalah berbeza bergantung pada bahan yang disalahguna. Antaranya termasuk penyalahgunaan bahan secara berterusan walaupun timbul komplikasi kesihatan, obsesi dan tingkah laku berisiko tinggi dalam kaedah mendapatkan bekalan bahan, meninggalkan hobi atau aktiviti yang dahulunya menjadi kegemaran, penafian diri mengenai masalah ketagihan bahan yang dialami dan mengalami pelbagai simptom penarikan seperti menggigil, epilepsi dan insomnia. Konsep penagihan ini a bit kompleks, tapi kita boleh dibagikan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama adalah kita panggil intoxication. Proses kedua adalah kita panggil withdrawal, bila kesan dadah itu habis. Dan peringkat ketiga adalah kita panggil sebagai craving. Bila mereka ambil dadah tersebut, mereka akan menikmat rangsangan dan keseronokan yang teramat sangat. Ini kerana hampir semua jenis dadah akan menyebabkan rembesnya satu bahan kimia bagi dopamin dalam otak kita dengan kuantiti yang banyak dengan tempoh masa yang lama, yang akan menyebabkan kita rasa teruja, seronok, happy, gembira sangat. Keseronokan dan rangsangan yang diberikan oleh dada ini tidak dapat ditandingi oleh rangsangan semula jadi seperti percutian yang indah, makanan yang enak, aktiviti sukan yang lasak. Yang ini pun akan menyebabkan dopamin dirembeskan, tetapi bukan dalam kuantiti yang tinggi. Bila peringkat kedua, bila kesan dada itu sudah hilang, otak kita akan berkesan, kita sudah kehilangan satu rangsangan. Otak kita akan mengaktifkan sistem stres. Sistem stres ini akan menyebabkan kita akan rasa gelisah,
kita akan rasa mudah marah. Yang last peringkat ketiga itu, individu tersebut ataupun otak mereka akan sedar tentang rangsangan yang luar biasa diberi oleh dada. Lepas tu, emosi negatif lepas bila tidak menggunakan dada. So, otak akan salah tafsir yang dada ini merupakan satu keperluan asas. Bila otak sudah salah tafsir, mereka akan mula berfikir tentang dada dan penggunaan dada lagi. So, mereka pergi ambil dada sekali lagi untuk mendapatkan rangsangan yang luar biasa. Bila yang ini berlaku, kitaran tersebut akan berulang. Lama-kelamaan, struktur otak kita pun akan berubah mengikut kitaran tersebut. Macam inilah cara seorang pengguna dada akan jadi penagih dada yang tegak. Sesiapa sahaja boleh terdedah kepada gangguan penyalahgunaan bahan. Ketagihan mengambil masa untuk menjadi kritikal. Ia bergantung kepada pelbagai faktor risiko. Misalnya, individu dengan sejarah keluarga bermasalah ketagihan berdepan dengan risiko yang lebih tinggi berbanding dinamik keluarga yang sihat. Untuk penjelasan lanjut, kita dengar apa kata pakar. Dia ada masalah genetik, dia ada masalah persekitaran. Okey. Dua-dua mainkan peranan yang sangat-sangat penting. Kalau kita tanya kepada ramai orang yang ada sekarang ni, walaupun diorang menggunakan dadah atau tidak menggunakan dadah juga, perkara pertama yang diorang bagi tahu ialah peer pressure. Maksudnya tekanan daripada kawan-kawan, daripada rakan sebaya. Tapi sebenarnya itu adalah satu faktor yang kecil saja. Faktor yang lagi besar yang mendorong seseorang untuk menggunakan dadah ialah vulnerability factor, kita panggil. Maksudnya apa ciri-ciri yang ada di dalam diri dia sendiri yang membuatkan dia mengambil dadah untuk kali pertama, dan kenapa dia terus menggunakan dadah. Dia nak juga ambil dadah tu walaupun dia tahu dadah ni berbahaya. So genetik adalah satu benda yang sangat penting. Katakanlah seorang ibu bapa menggunakan dadah, menyalahgunakan alkohol ataupun terlibat dalam perjudian. Maka anak-anak mereka atau ahli keluarga mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terjebak dadah ataupun terjebak untuk menggunakan dadah. Yang kedua adalah jantina. Kaum lelaki, menurut kajian, kaum lelaki terlibat lebih banyak daripada kaum perempuan. Yang ketiga adalah mereka yang mempunyai penyakit sakit mental seperti schizophrenia, depression, bipolar. Mereka mempunyai risiko yang tinggi dalam penggunaan dadah, penyalahgunaan dadah. Faktor-faktor risiko bagi gangguan penyalahgunaan bahan merangkumi faktor sejarah keluarga, di mana seseorang itu lebih mudah terdedah kepada ketagihan sekiranya membesar dalam keluarga yang mempunyai masalah yang sama. Faktor persekitaran seperti tekanan sosial atau kurang sokongan sosial. Dan faktor masalah gangguan mental seperti bipolar, depresi dan stres pasca trauma. Di antara tahun 2010 dan 2019, bilangan penduduk dunia yang terlibat dengan dadah telah meningkat sebanyak 22%. Menurut Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai dadah dan jenayah, pada tahun 2020, kira-kira 275 juta penduduk dunia terlibat dengan dadah dan 36 juta daripadanya telah menderita akibat gangguan penyalahgunaan dadah. Masalah ini tidak boleh dipandang ringan. Penyalahgunaan dadah maupun alkohol pasti membawa padah. Terdapat pelbagai bantuan untuk menanganinya. Bila ada seseorang tu tampil, first of all, itu adalah benda yang paling penting. Untuk satu orang tu sedar dan datang untuk meminta bantuan. 50% masalah dah selesai. Okay, bila diorang datang, apa faktor-faktor atau informasi yang penting kami sebagai doktor perlu ialah jenis bahan yang digunakan, dia punya cara-cara mengguna, berapa lama dah guna, berapa banyak guna, dan efek-efek sosial. Apakah simptom-simptom yang dialami oleh pesakit, dengan apa simptom-simptom masalah penarikan. Lepas tu kita akan ambil beberapa ujian darah dengan ujian air kencing. Lepas tu satu rawatan akan dirancang. Rawatan akan dirancang yang bersesuaian dengan individu tersebut. Kita punya rawatan yang kita akan plan selepas itu bergantung kepada berapa teruk dia punya masalah ketagihan sekarang. Ketagihan boleh dirawati, tetapi tidak semua laluan pemulihan itu sama dan ia boleh mengambil masa yang panjang. Dalam tempoh pemulihan, relapse kebiasaannya berlaku dan ia bukan tanda rawatan tidak berjaya. Apa yang penting, individu yang mengalami gangguan penyalahgunaan bahan perlu menyedari bahawa mereka sememangnya bermasalah dan memerlukan bantuan.
Pendekatan bersepadu ataupun integrated approach merupakan satu model rawatan yang disyorkan kepada populasi ini, di mana kedua-dua kaedah farmakologi dan juga non-farmakologi method psikoterapi akan digunakan. Matlamat utama untuk rawatan ini adalah untuk mengurangkan tempoh penyalahgunaan dada tanpa rawatan. Ubat-ubatan selalunya diberikan untuk mengurangkan masalah penarikan, untuk mengurangkan penggunaan penyalahgunaan dada dan juga untuk mencegah penyakit itu berulang. Dan psikoterapi pula merupakan satu terapi yang biasanya digunakan untuk menambahkan kesan rawatan dan juga mengukuhkan kemahiran pesakit tersebut untuk menangani masalah penyalahgunaan dada. Satu lagi komponen dalam rawatan ketagihan itu adalah rawatan psikososial, di mana rehabilitasi pesakit tersebut adalah amat penting. Ia akan membantu pesakit untuk kembali ke kehidupan yang normal. Kebanyakan rawatan ini boleh dilakukan sebagai outpatient, pesakit luar. Tetapi apabila tingkah laku seseorang pesakit itu sukar dikawal ataupun tidak selamat, kemungkinan pesakit itu akan dimasukkan ke dalam ward dan diberi rawatan pesakit dalam inpatient treatment sampai tingkah laku ini dapat dikawal dengan baik dan tidak berisiko tinggi. Penagihan dadah boleh dielakkan. Pencegahan perlu bermula di rumah. Sekarang ni kita ada data untuk membuktikan yang budak dah mula merokok bila umur 9 tahun, 10 tahun. Mula mengambil alkohol pada umur 11 tahun. Mula mengambil dadah pada umur 12 tahun. Pencegahan perlu bermula dengan pendidikan. Kalau semua orang di Malaysia ni ada satu perasaan yang saya tak nak ambil dadah dan semua tak ambil dadah, kita tak payah cakap dia tak boleh ambil dadah, awak jangan ambil dadah, saya tak ambil dadah. Penyakit mental boleh berlaku kepada sesiapa saja tanpa mengira usia, jantina atau status kehidupan. Kita perlu meningkatkan kesedaran diri dengan pengetahuan dan seterusnya mengikis stigma serta diskriminasi yang masih wujud perihal penyakit mental. Saya Dora Rachel, hos anda dalam Di Sebalik Wajah.